kita tengok latihan praktis formatif 6.4. Kita sekarang dalam tajuk pengiraan penggunaan tenaga elektrik. So, nota nanti kamu boleh rujuk buku teks kamu lah. Okey, kita tengok jawapan. Yang pertama, dia minta definisi kecekapan tenaga. So, kecekapan tenaga ialah peratus tenaga input. Tenaga elektrik yang masuk input yang diubah kepada tenaga output yang berfaedah. So, tenaga elektrik yang masuk itu kita guna untuk apa? Contohnya ada gambar di sini kan. Gambar masak kek preheat oven. So, macam-macam lah boleh buat elektrik yang masuk. Dia panaskan oven, so kita boleh masak. Okey, kalau kita tulis dalam bentuk ni, tenaga input dia ubah kepada tenaga output yang berfaedah. So maksudnya tenaga elektrik ni kat sini ni, kat oven ni, tenaga elektrik yang masuk dia ubah kepada tenaga haba. Itu maksudnya kecekapan tenaga. Kemudian kita tengok soalan nombor 2, tenaga elektrik yang digunakan oleh pendingin hawa aircon selama 2 minit ialah 180 kJ. Hitungkan kuasa pendingin hawa ini dalam unit yang berikut. A dalam unit watt W. Dia suruh kita hitungkan kuasa. Kuasa ni P lah. P untuk power. So, kalau dia guna formula dia, formula ni jangan risau. Kalau dalam exam pun biasanya formula ni akan dibagi. Tapi kalau kamu hafal, lagi bagus. Tapi ada juga dibagi dalam exam nanti. Okey, kuasa elektrik ataupun P untuk power dalam unit watt. Tenaga elektrik yang digunakan bahagi dengan masa yang diambil. E ini untuk elektrik. Masa yang diambil T, time. Time mesti dalam unit second. Second ni maksudnya saat. So, kita tengok maklumat yang dibagi. Dia bagi masa dalam unit minit, 2 minit kan. So, formula perlu guna unit saat. So, kita kena tukar dululah minit ini kepada saat. 1 minit 60 saat. So, kalau 2 minit 2 darab 60 dapat 120. So, tenaga yang kita ada di sini E, dia dah bagi tenaga dalam unit kilojoule. Dalam unit kilojoule, 180 kilojoule. So, kita kena tukar dulu kepada unit joule sebab formula guna unit joule. Di sini ni. So, 180 kilojoule tukar kepada joule, kita hanya darabkan dengan 1000. Sebab K ni nilai dia 1000 kan. K, 1K. 1K maksudnya 1000. So, darablah dengan 1000. K. Kemudian kita kira lah guna rumus tadi tu. P sama dengan E bahagi dengan T. E itu ialah elektrik, T itu ialah time. So, 180,000 bahagi dengan 120, kita akan dapat 1500 watt. Okey, untuk soalan pengiraan, tolong ingat dalam exam nanti bila kita kira di hujung itu nanti kita kena letak unit. So, bila kamu dah dapat dah 1500, mesti tulis unit dia apa? Watt. 1500 watt. Okey? Kalau tak tulis unit, salah lah, tak ada markah kamu. Okey, B. Dia suruh hitung dalam unit kilowatt. Kita tukar sajalah. Watt ni kat kilo tadi kan nilai dia 1000. So, kita bahagi saja dengan 1000. So, kita akan dapat 1.5 kilowatt. Yang ketiga, sebuah ketuha gelombang mikro berlabel microwave di rumah kamu tu dia mesti ada label. Dekat microwave tu dia label 1.2 kilowatt. Ni kuasa dia punya voltan 240 volt. Disambungkan pada bekalan tenaga elektrik 240 volt. Hitung arus yang mengalir melalui ketuha ini. Untuk buat kira ataupun soalan pengiraan apa-apa pun kita kena tahu rumus dululah. So, okey, mula-mula sekali kita tukar dulu kilowatt tadi kepada watt.
1.2 kilowatt. Kita darabkan dengan 1000, nak hilangkan K ni. So kita dapat 1200 watt. Voltan dia 240 V. Okey, ingat 1 kilo sama dengan 1000 kan. Okey, guna rumus ni. Rumus yang cikgu cakap kita kena tahu tadi tu. P sama dengan V darab dengan I. P ni power sama dengan V. V voltan, I ni arus. Okey. So P kita tadi 1200 yang kita dah tukar ke dalam unit watt. V kita voltan, dia bagi 240 darab dengan I. I ni kita tidak tahu, yang kita nak cari. So yang kita nak cari itu kita letaklah sebelah kiri. Arus kita letak sebelah kiri. So yang 1200 ni kita pindah pergi sebelah kanan. So dia akan jadi 1200 bahagi dengan 240. So kita akan dapat 5A. A ni apa? A ialah unit bagi arus. A ialah ampere. Okey, kita tengok soalan 4. Sebuah periuk nasi, ia ada label 800 watt. Voltan 230, dipasang selama 30 minit. So berapa tenaga elektrik yang digunakan oleh periuk nasi tersebut? Okey, dia bagi formula tenaga elektrik yang digunakan dalam unit, mesti dalam unit kilowatt jam. Okey, jam tengok ni, J ni jam. Tapi soalan bagi dalam minit. Okey, hati-hati di sini ya. Kilowatt jam sama dengan kuasa kilowatt darabkan dengan masa. Okey, ini formula dia. Kemudian kita tengok P, okey 800 watt. Okey, kenapa cikgu tukar pergi kilowatt? Sebab dia punya formula dia minta dalam unit kilowatt. Jadi kita kena ikut apa yang formula tu minta. So nak tukar pergi pada kilowatt, kita bahagikan dengan 1000. Okey, selesai untuk kuasa. Kita tengok pula voltan, dia ada 230 volt. Ini semua maklumat ni ada dalam soalan. Kita letak saja dulu di sini. Diberikan, cikgu tulis ni diberi, maksudnya maklumat yang ada dalam soalan. Masa T dalam 30 minit, tapi kita kena tukar ke dalam jam. Ni masa J. So 30 bahagi 60, 0.5 jam. Okey, kita tengok cara nak selesaikan dia menggunakan rumus. Berapakah tenaga elektrik? Tenaga elektrik maksudnya dia minta E. E untuk elektrik. Formula untuk cari E, P darab T. Power darab masa. Okey, kuasa darab masa kan. So P kita ni, kuasa ni. Kuasa darab masa. Kuasa kita tadi 0.8. Masa 0.5. So dapat jawapan 0.4 kilowatt jam. Okey, kemudian B, hitung kos tenaga yang digunakan oleh periuk nasi itu jika kadar bagi setiap kilowatt jam ialah 30 sen. So, berapakah penggunaan tenaga elektrik yang kita gunakan? Kos tenaga yang digunakan oleh periuk nasi, ini formula dia. Tenaga elektrik yang digunakan darabkan dengan kos tenaga bagi setiap kilowatt jam. Tadi kita dah kira dah tenaga elektrik tadi. Yang A tadi kita dah kira kan? Kita dapat 0.4. So darabkan dengan 30 ni, 30 apa ni? 30 sen. Darabkan dengan 30 sen. So kita akan dapat 12 sen. Penggunaan kita pada hari itu ialah 12 sen. Okey, nombor 5. Apakah kepentingan pelebelan star rating pada peralatan elektrik? Kalau kita perhatikan, kalau kita beli apa-apa barang elektrik, dia ada star rating di sini ni. Dia tampal pada barang elektrik. Apa kepentingan pelebelan tersebut? Label itu untuk menunjukkan kecekapan tenaga peralatan elektrik yang berkenaan. 1, 2, 3, 4, 5 ni. Jadi berapakah bintang dalam label star rating pada peralatan elektrik yang harus digunakan? Sekurang-kurangnya kena ada 3 bintang. Jangan
bila kita nak beli sesuatu peralatan elektrik itu kita perhatikan berapa bintang yang dia ada. Mesti ada sekurang-kurangnya 3 bintang. Lebih banyak bintang pada label star bermaksud lebih jimat tenaga. Okey, boleh semak jawapan kamu. Kalau betul, tandalah right dengan pen merah. Kalau salah, terus buat pembetulan, kemudian hantar hasil kerja kamu pada cikgu. Okey, bye.